Bismillahirrahmanirrahim. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni tuan-tuan kita menyambung lagi pengajian kitab Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Lama kita berhenti tuan-tuan, sangat dekat-dekat setahun lah, no? Sampai lupa jalan lah. Silap lorong merata tadi. Sebab jalan saya main tu gelap, jadi dia cerah. Tadi ada kebakaran kot dekat Lunas tu. Lori bomba banyak. Lepas tu apalah, dah lambat dah kat situ. Kat sini pun saya silap lorong. Waze pun silap. Waze kata dah lama tak main. Waze pun silap, no? Bagi alasan, no? Dan hari ni pun ada program. Hari ni saya ada program dekat Masjid Matang Jangguih, dekat dah. Cuma problem saya adalah saya kena bawa budak saya daripada Matang Jangguih balik ke sekolah dulu di Junjung, patah balik rumah. Tu saya jadi masalah saya macam tu lah. Bila mana tempat kerja jauh dengan rumah ni kan. Sekarang ni tuan-tuan macam tu lah, isu banyak dekat sekolah ni sekarang ni, macam-macam kes menjadi-jadi ni. Tu lagi kena banyak mesyuarat dan sebagainya lah. Macam-macam lah, no, sekarang ni, no. Allahu Akbar. Makin dekat kita dengan akhir zaman. Kita dah akhir zaman dah. Makin towards the end ni makin macam-macam lah fitnah ni. Dan pada masa depan itu fitnah tu akan jadi lagi besar. Sebab tu adalah hadis sahih Muslim. Nah, hadis diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan pada akhir zaman kelak ataupun akan datang pada satu zaman bila mana orang yang hidup, yamshil hayy, orang yang hidup yang sedang berjalan di atas muka bumi ni, dia melewati kubur kan. Saya pernah baca hadis tu. Dia bercakap dengan ahli kubur, dia mengatakan, I wish I in your place. Aku mengharapkan aku duduk tempat hang. Maksudnya itu satu signal kepada kita bahawasanya towards the end nanti tu kehidupan itu dia tidaklah seronok. Bukan saya nak menakut-nakutkan generasi masa depan, tapi fitnah pada masa depan, kekacauan, kehuru-haraan pada masa depan ni, sampai orang yang hidup mengharapkan dia mati. Dia mengharapkan mati lebih elok, begitu kan. Dan bunga-bunga tu nampak dah lah sekarang ni dengan fitnah media sosial, dengan fitnah sampai tahap kita tidak tahu apa itu kebenaran. Dan semua ni dia akan bawa kepada kehancuran pada masa depan yang lagi dahsyat lah. Fitnah tak cukup makan, fitnah ekonomi, fitnah agama dan sebagainya, no? Dan semua itu saya ingat dia termasuk dalam ruang lingkup fitnah Dajjal juga. Cuma Dajjal as a body, satu orang lah, satu tubuh lah. Cuma semua itu termasuk dalam fitnah akhir zaman juga, kekacauan akhir zaman. Saya tengok tadi ni, kita berhenti dulu ni, last kali kita cerita tentang Syria. Sebelumnya kita cerita tentang kitab ni, iaitu kisah Nabi Allah Yusuf AS lah. Di ujung tu malam ni saya minta izin kita start terus lah kisah Nabi Allah Ayub AS. Kisah Nabi Allah Ayub tak panjang mana, pendek ya. Cuma kita boleh habis insya-Allah satu malam. Sampai ke penghujung dia cerita tak panjang, cerita more tu yang tuan-tuan tahu dah tentang penyakit Nabi Ayub itu, kesabaran Nabi Ayub. Cuma dekat hujung tu saya nak selit tambahan sikit tentang ujian dan perubatan, insya-Allah. Baik. Ibnu Ishaq mengatakan bahawasanya Ayub merupakan salah seorang daripada bangsa Rom. Dia ialah Ayub bin Mahush bin Zarrah bin Al-Aish bin Ishaq yang kita bincang sebelum ni itu. Nabi Ishaq ada anak dua orang, satu nama Yaqub, satu nama Al-Aish. Aish itu adalah bapa kepada bangsa Romawi, orang putih. Bangsa kulit kuning. Dalam kitab lama ada kata macam itulah. Ada kata kulit merah tapi kuning kemerahan macam itulah. Tapi orang putih lah, senang abang, Rom. Sedangkan Yaqub itu adalah bapa kepada Bani Israel lah. Ataupun Yaqub itu sendiri adalah Israel. So anaknya itu adalah Bani Israel. Jadi daripada anak Yaqub itu kita dah cerita Nabi Yusuf sebelumnya. Maka daripada anak Al-Aish itu, keturunan Al-Aish, anak Aish ada nama Zarrah, ada nama Mahush, bawah tu lagi nama Ayub AS. Okay. Yang sahih adalah Nabi Ayub termasuk dari garis keturunan Al-Aish bin Ishaq. Okay. Maksudnya dia keturunan orang putih lah.
Senang saya bang, orang Rom ni orang putih lah. Masa Rom pada era itulah. Kalau Rom pada era Rasulullah, selalunya bila kita baca hadis tentang Rom pada era Nabi SAW, it always refer kepada Rom yang Byzantine, Rom yang Arab, Rom yang Syria. Dia bukan Rom orang putih, sebab pada kurun ke-7 zaman Rasulullah SAW itu Rom orang putih ni dah hancur dah. Dia pun masih ada, tapi ketamadunan mereka dah jam dah. Lepas tu barulah King Henry buat main balik masa tu. Lepas pada tu. Jadi pada era Rasulullah tu Rom, bila sebut tentang Rom adalah Rom Timur, Constantinople, Byzantine itu. Tapi pada era sebelumnya ni pada era awal, pada era Nabi Ayub, Rom itu adalah yang kuat adalah di dekat Rom lah, orang putih. Jadi adakah Nabi Ayub ni orang putih ataupun orang Arab? Saya mau tu pendapat yang dia adalah suku anak Aisyah ni bermaksud orang putih lah, orang Rom. Baik. Okey. Ulama ahli tafsir, ahli sejarah dan ilmuwan lain mengatakan bahawa Ayub adalah seorang lelaki yang kaya raya dengan berbagai macam harta kekayaan, baik berupa binatang ternak, tanah pertanian dan yang membentang di daerah Huran. Tapi kalau Huran ini sendiri adalah di Syria. Huran ini sendiri. Jadi mungkinkah itu adalah Rom Timur? Boleh jadi, tapi mungkin kerajaan Rom Barat itu membentang sampai ke sana. Baik. Ayub, Ibnu Asakir menceritakan bahawa semua itu adalah milik Ayub. Dia mempunyai anak dan anggota keluarga yang sangat ramai. Lalu semua kekayaan itu diambil darinya. Lalu fizikalnya diuji dengan pelbagai jenis penyakit, sehingga tidak ada satu pun anggota tubuhnya yang sihat, melainkan hatinya dan lidahnya. Dengan hati dan lidah itulah Ayub selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud cerita Nabi Ayub ni sangat straightforward lah. Daripada sihat, kaya, dan Allah uji dengan mengambil semua itu. Dan Nabi Allah Ayub bersabar. Macam itulah, dia more tu macam tu. Cuma lagi huraian dia tu lebih ni sikit. Baik. Ayub menderita sakit sebegitu dalam waktu yang cukup lama, sehingga dia dipencilkan dan diusir dari kampungnya, serta diusir keluar dari kampung di tempat pembuangan sampah. Yang ni yang memerlukan untuk kita kritikal sikit. Saya saya baca satu penulisan ilmiah, tapi saya dah lupa tajuk dia bahasa Arab. Tapi saya dah baca tu salah satu 2013. Masa saya zaman duk cerita pasal para rasul petang-petang bulan puasa tu, ada satu penulisan dia cerita tentang bagaimana kita bersifat kritikal terhadap sumber sejarah. Which is saya masa tu masa saya mula-mula baca, saya agak marah. Saya rasa macam apa benda yang tulis macam ni kan. Tapi bila saya 2-3 kali fikir, betul lah, saya yang salah. Maksudnya betul lah, ulama lagi pandai lah kan. Cuma bila kita memilih untuk kita terbuka dan kritikal, baru kita nampak kebenaran sejarah itu. Apa yang saya minta maaf, saya lupa nama penulis, pasal dia adalah artikel jurnal ulama Azhar kot, seingat saya. Apa yang disampaikan dalam penulisan tu, dia mengatakan kita bersifat kritikal dalam menerima sumber sejarah kerana apa? Kerana kadang-kadang dia boleh menjejaskan konten sebenar. Antara contoh yang dibawakan oleh ulama tersebut, dia cerita tentang Hendun. Hendun dikatakan yang makan hati Sayyidina Hamzah tu. Maka dia mengatakan di sudut sejarah betul, memang Hendun buat sesuatu terhadap jenazah Sayyidina Hamzah, tapi tidaklah sampai ambil hati itu makan. Dan dia senaraikan hujah dia lah. Okay, sebab akhirnya Hendun dah masuk Islam. So bagaimana orientalis masuk dan petik sejarah kita dan cuba ubah sikit-sikit agar kita percaya, dan benda tu sebenarnya kita sedang membawa kerosakan kepada sejarah kita. Antara benda yang kedua, cerita tuan-tuan pasti tahu cerita ni, cerita Tariq bin Ziyad yang bawa tentera Islam. Masa tu dia nak pi ke Andalus untuk membebaskan penduduk Andalus daripada cengkaman Raja Rodrik. Raja Rodrik ni raja Kristian. Dia zalim terhadap rakyat Kristian dia. Jadi orang Kristian minta tolong orang Islam untuk membebaskan mereka daripada raja Kristian. Maksud Islam punya level sampai tahap tu dulu. Maksudnya kita bersifat kemanusiaan. Boleh ke malam ni, malam pertama dah kerah macam ni? Saya nak cerita macam ni. Tadi saya ada diinterview oleh satu majalah. Majalah ni non-Muslim punya lah. Dia regarding to Palestin. Jadi bila kita nak cerita sejam juga, bila kita nak cerita kepada dia lebih dalam tu, tak apa nak boleh sampai. Pasal dia apa? Kilap dia tak tahu.
kita nak buat khilafah, benda khilaf dia tak apa pasal orang literally orang Cina lah kan, tapi okey je. Cuma bila kita nak cuba explain tu, dia kata adakah ini semua berkaitan dengan geopolitik ataupun akhir zaman? Takkan saya nak cerita pasal Nabi Isa, Dajjal semua kat dia kan? Jadi kita pemilihan perkataan untuk nak bagi dia faham tu kan. Sebab dia kata you percaya last kali macam mana apa akan jadi? Takkan saya nak kata last kali Imam Mahdi keluar kat dia kan? Mana kalau saya tak sensitif yang tu, saya mungkin boleh hantam lah, saya cerita lah kan. Tapi saya fikir dia punya mad'u dia, para pembaca dia, saya ingat non-Muslim. Dia seorang orang putih, tapi dia punya kru dia tu semua data daripada awal yang approach saya sampai yang interview semua non-Muslim lah, Chinese lah. Jadi saya pun bila cerita tentang Palestin tadi ni, dia kawan ni dia mula-mula dia kata kenapa Hamas berubah? Soalannya sebab I baca you punya buku, dia sebenarnya pasal buku saya tu lah, Al-Furqanatain 2 tu. You cakap Hamas tertubuh tahun 87. Dia bertahu. Lepas tu dia dah berubah Dia dah tak ikut arah dia dah. Dia faham macam tu. So saya cerita lah Hamas tak berubah dan sebagainya lah. Hamas kadang respon terhadap tekanan yang kena pada mereka. Pasal bagi mereka Hamas ni sebabkan Hamas lah Gaza jadi macam tu. Jadi saya bagilah hujah balas. Dia kata sebelum Hamas tertubuh, Gaza dah kena tekan. So kalau sebabkan Hamas Gaza terancam, tak apa kau buatlah. Saya sebut Hamas tak apa no? Kau tak apa belum pula. Sebut H lah, H. Dah sebut dah. Kan? Terancam. Lepas tu maksudnya Facebook tak apa, satu lagi tu tak boleh. Lepas tu dah kena tekan lama. Saya cerita macam tu lah. Lepas tu kan main kepada poin yang ni, dia jadi heran kenapa global flotilla tu ramai non-Muslim. Kan? Tu saya cerita lah, saya kata ini saya kena mengaku kekurangan di pihak kami. Bila saya kata macam tu, dia jadi macam seronok tau. Dia kata kekurangan macam mana? Saya cakap saya melihat cara kita membawa isu Palestin dekat Malaysia ni tak macam di barat. Naratif yang dibawa di barat adalah isu kemanusiaan. Dekat Malaysia ni kita bawa itu menurut neraca keagamaan, which is tak salah, tapi tak cukup. Saya kata macam tu lah. Kita buat demo Palestin bila? Lepas Jumaat. Terang-terang dia tak main dah. Kita cakap buang 10 minit takbir, baguslah. Tapi pok ni tak main dah. Jadi bukan saya kata salah, saya kata tak cukup. Kita kena buat lagi satu platform yang kita berimpun untuk Palestin, tetapi dalam ruang kalau boleh dalam kerangka kemanusiaan. Yang dalam tu kita menghimpunkan anak muda, Malaynya, Chinesenya, Indianya, mainlah siapa pun, punk ke rock kapak ke, main duduk sekali agar kita faham ini isu kemanusiaan. Saya sebut macam tu lah kat dia kan. Sebab benda ni orang Islam dekat Eropah dah buat. Sebab tu orang non-Muslim dekat Eropah nampak, tapi non-Muslim dekat Malaysia dia pun tak nampak, pasal dia pun anggap ni isu orang Islam kot. Even saya punya wartawan tadi tu, dia pun kata I baru faham. Dia cakap dia baru faham yang sebenarnya isu ni kemanusiaan. Selama ni dia duk anggap macam isu ni isu agama, perebutan tanah di antara kita dengan Yahudi tu saja. Kan dia masing-masing ni pemahaman Yahudi nak tanah tu untuk depa punya kepercayaan akidah depa, kita pun for the sake of our akidah. Tu bila saya explain, bukan kata saya pandai tak. Cuma saya nampak kata bila saya cakap macam tu, barulah dia boleh terima. Dia tahu macam tu ke. So dia tak, no wonder dekat Eropah depa fight for Palestine better than orang Islam. Kan? Depa yang lead flotilla tu. Begitu kan. Tapi hari ni orang Islam tengok macam ni kita sambut. Bukanlah semua lah. Saya ingat dalam 100% tu 0.05% saja yang negatif. Depa duk tag kat saya lah. Depa dah umai cerita kata Greta Thunberg tu adalah apa, LGBT lah. Nak kisah pasal akidah dia pula dah. Kan? Kita tak kisah, kita kisah dia. Kan Nabi kata dalam satu hadis dalam Musnad Ahmad, hadis daripada Abi Bakrah, Nabi SAW mengatakan Allah SWT qayyidu hadzal din, Allah ataupun la yansurannallaha hadzal din, Allah akan membantu agama ini bi aqwamin, dengan satu kelompok la khalaqalahum, yang mereka ni tidak ada bahagian ke akhirat. Kalau kita buka dalam syarah hadis, ulama bincang apa maknanya. Ada dua maksud. Satu adalah kelompok yang mungkin dia Islam, tapi dia berbuat kerja untuk agama ni bukan kerana agama, kerana nama, kerana kepentingan duniawi. So Islam akan tertegak tak dengan bantuan dia? Akan tertegak. Kalau dia pandai bersyarah, pandai menulis, Islam akan subur tak dengan dia? Subur. Cuma dia tu, dia tidak ada bahagian dekat akhirat. Kalau dia fighter, dia berjuang untuk Islam, Islam boleh menang tak atas tangan dia? Boleh menang. Cuma dia tu
Dia dapat atas dunia, akhirat dia tak dapat. Itu satu syarah. Syarah yang kedua mengatakan bi aqwamin, bermaksud kelompok-kelompok, kaum-kaum yang la ghaira lakum, bukan dalam kalangan kamu, dalam Quran sebut. Surah Muhammad. So boleh jadi kelompok yang mereka ni bukan Islam. So mereka tidak ada bahagian ke akhirat, tetapi mereka berjuang untuk Islam atas nama, bukan Islam, atas nama kemanusiaan ke, atas nama populariti ke, atas nama apa pun, Nobel Prize ke. Tapi dengan pekerjaannya itu Islam kan terbela. Cuma dekat akhirat dia pun tak dapat apa-apa. So benda tu memang nampak dah. Cuma kalau kita secara peribadi, kita mohon kepada Allah agar dia pun dapat hidayah. Tu yang kan. Tapi Allah pasti akan membalas. Kalau dia pun bukan Islam, hidayah milik Allah, ganjaran dia akan dapat di dunia. Nah, Allah Maha Adil. Kita pegang macam tu sajalah. Cerita hak Spain tadi tu, cerita yang Spain tadi ni, Islam sampai level itu. Level mana? Level zaman dulu orang putih tertindas minta tolong Islam mai. Sekarang nampak lagu terkalih. Kita orang Islam yang, bukan saya kata salah, tapi macam mana how come kita ada berapa bilion umat Islam yang lead flotilla tu non-Muslim. Even orang cakap dia liberal lah, dia LGBT, betul lah, dia ni liberal. Dan dalam ni saya ingat semua orang tahu, cuma mungkin dalam video lepas ni lah kot. Memang yang duk bangkit kebangkitan dekat kebangkitan free Palestine tu, mostly semua anak-anak muda yang rock, yang punk, yang liberal, yang sekular. Dia pun bukan konservatif. Sebab tu dia jadi macam tu. Cuma kita bukan nak ikut cara mereka yang tu. Cuma saya nak abang kita, bila mereka ni liberal dalam kerangka mereka terbuka lah. Liberal dalam kerangka kita jadi salah lah. Faham? Macam sekular lah. Sekular tu maksudnya memisahkan the separation between church and power kan. Memisahkan agama dengan pentadbiran. Kalau sekular tu dipakai dekat Malaysia bagi orang Islam, salah lah, mana boleh kita pisahkan agama dengan pentadbiran. Tapi bila sekular tu dipakai kat negara luar, kita pula duduk luar, kita nak sekular. Tuan-tuan duduk Israel, tuan-tuan Islam. Israel nak amalkan politik dia dengan agama dia sekali, ataupun Israel nak amalkan sekular. Tuan-tuan Islam ni, tuan-tuan duduk Israel, tuan-tuan nak sokong mana? Tentu tuan-tuan akan sokong sekular. Agar kerajaan dia memisahkan agama daripada pentadbiran dia, agar tuan-tuan sebagai orang Islam, tuan-tuan boleh bebas. Tuan-tuan akan lega sikit. Ini Ibn Taymiyah bincang dulu benar ni. Tapi bila kita tak buka kerangka kita luas, kita dah faham sekular jahat, liberal jahat, ni jahat. Kita tak ambil atas akademik, kita ambil atas sentimen. Tu kesan dia. Jadi sebab tu puak-puak ni bila depa duduk negara yang pada adatnya tu tak suka Palestin, bila depa ni liberal, depa terbuka, yalah bila depa terbuka ni adalah geng punk, geng rock, geng LGBT. Kita tak setuju pun yang tu. Cuma dalam bab ni depa terbuka. Kelompok mereka yang konservatif tak terbuka. Sebab tu anak-anak muda yang banyak turun ke jalanan sekarang, pesta convocation depa angkat negara Palestin lebih daripada kita. Nah, tu tak Ustaz? Kita pesta konvo kita cuba berani angkat, tak berani angkat lah. Kalau kata dalam surat konvo kita pakai stukin hitam, kita pakai stukin koko pun takut dah tutup seluar, takut. Kan? Punya takut. Tapi depa sampai tahu pasal depa ada rasa depa ada hak. Memang ada hadis yang lain pun dalam Sahih Muslim yang Nabi cerita tentang orang-orang Rom ni akhir zaman, depa ni antara asyaddu, yang paling keras terhadap ketidakadilan. Walaupun bukan kepentingan untuk depa, tapi depa keras. Saya nak habaq kata dulu kita begitu. Dunia minta tolong kita untuk bantu mereka yang tertindas oleh raja mereka sendiri. Hari ini macam kelihatannya terkalih. Sebab itulah Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi tulis kitab Madza khasirul alam bihintatil muslimin. Apakah ruginya dunia dengan kemunduran nama Islam? Bila Islam ni mundur, dunia rugi. Dunia tidak ada tempat nak bergantung sebenarnya. Bila Islam ni mundur. Bila bukan Islam yang lead dunia ni, it's always surprise. Mesti ada sesuatu yang mereka nak at the end. Tapi itu hakikatnya. Sampai ke sana saya happy ni pasal apa ni? Saya nak patah balik daripada Andalusia. Sejarah. Sejarah tu kena kritikal tu. Yang tu. Jadi cerita tentang Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair apa semua tu, bila depa bawa kapal pergi ke Andalus, kan cerita yang paling glamour apa? Panglima Tariq bin Ziyad, dia menteri Tariq bin Ziyad ni, dia panglima Tariq bin Ziyad dan juga menteri lah. Dia bakar kapal kan. Dia kata apa? Amamakum adu kan. Di depan kamu musuh, di belakang kamu bahru, di belakang kamu lautan. Kamu pilih yang mana? Kan? So kita membaca sejarah itu dengan terkobar-kobar lah. Bagus, semangat kan. Betul tak tuan-tuan? Kita disajikan dengan sejarah tu setiap tahun dan kita berkobar-kobar. Bagus lah panglima Islam dia bakar kapal. Puas hati. Depan ada musuh, belakang ada laut. Nak pergi ke mana? Pergi jauh musuh, takbir, serang, jihad. Tapi bila kita fikir asal kritikal, itu bukan kebijaksanaan, itu merosakkan wang rakyat. Itu kapal kerajaan, mana boleh bakar suka hati.
Kan? Bila kita fikir 2 kali, oh betul juga no. Kan? So sebenarnya bila saya baca macam tu, saya kajilah, saya cross reference yang lain pula, betul lah. Sebenarnya bukan kapal tak dibakar pun. Dan yang ketiganya, orang Islam dah berkobar-kobar semangat nak berjuang daripada masa tu Maghribi semua ni. Takkanlah sampai Spain, oh lemuk takut je patah balik. Tak ada ambil tahu tu. Kan? Maknanya dah sampai tak perlu pembakar kapal. Umat Islam is ever ready untuk pergi berjuang. Nampak tak sejarah ni selapis nampak macam hebat. Bila kita baca 2 lapis, dia sedang memperlekehkan kita sebenarnya ni. Jadi penulisan yang saya baca tu, dia cuba bawa kerangka yang ni agar kita menilai sesuatu dengan kritikal. So sebenarnya bila kita baca sejarah yang macam pelik sikit, kita cuba nilai balik. Oh sebenarnya tak begitu, tak bakar kapal pun. Tak perlu bakar kapal. Orang Islam memang dah steady, dah berani dah. Tak perlu sampai tahap macam terpaksa bakar kapal agar kita berani. Tak perlu. No? Walaupun cerita tu bergegar dan dengar macam best, dan kira tak begitu. Ini kerja orientalis. Sama macam kisah Nabi Ayub ni. Kisah Nabi Ayub, adakah benar Nabi Ayub sakit? Tentunya benar. Quran sebut. Cuma menurut penulisan yang saya baca ni, saya minta maaf saya lupa nama. Dia katakan, tetapi kena ingat Nabi Ayub adalah Rasul. Bila Nabi Ayub adalah Rasul, tak terlepas daripada 4 sifat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. So sifat tabligh menyampaikan ada lagi pada Nabi Ayub. Jadi tak boleh kesakitan Nabi Ayub sampai mencabut salah satu ciri ni. Sebab yang digambarkan oleh cerita-cerita sejarah yang ditokok tambah, sakit teruk sampai letak ke tempat najis, dibuang di tempat sampah sampai badan pun busuk, lalat, hurung. Tu tak pernah baca lebih teruk daripada tu lah kan. Dulu kita membacanya sejak kita kecil. Bila kita besar, kita meneliti sirah-sirah yang original, tak sampai tahap tu. Memang sakit, memang diuji dengan kesakitan yang dahsyat, tapi tidaklah sampai tahap menjatuhkan maruah seorang Rasul. Begitu. Sebab efek ni, cerita ni apa? Kita mungkin tak bertanya. Kita ni generasi baik-baik ni, generasi yang mai kemudian. Dia akan bertanya, apa kenapa Allah nak perlu buatkan Nabi Ayub sampai tera-tera tu? Nak bagi sakit sudahlah, kenapa bagi sampai hina dah sampai tera tu, sampai duduk tempat tong sampah, ulat, lalat, duk hurung dia punya kudir, dia punya ni, sampai tahap tu. Kan? Cerita tu yang kita bawa. Okey, cerita wali lagi lah berdengung lah tuan-tuan. Saya tak mau ulang banyak lah cerita-cerita wali yang bila kita sebut, kita tidak menghina wali, kita menghina orang yang jual cerita tu dan jual nama wali tu. Sedangkan wali tu tak begitu pun. Saya pernah cerita dulu kan, yang pasal wali naik ke tepi tak bayar duit tu. Kan? Bila kita kata cerita ni palsu, hang tak percaya karamah ulama. Bukan aku tak percaya karamah ulama, aku tak percaya kan. Kan? Pasal apa hang nak ajak orang wali ni naik ke tepi tak bayar duit? Itu berdosa. Tuan-tuan faham maksud apa yang saya cuba sampaikan? Kita tak hina ulama, kita hina orang yang nak melariskan cerita dia dengan menjual nama ulama itu. Kan? Bila kita fikir 2 kali, ulama tu hebat, wali tu hang tahu dia bayar. Dia bayar, dia tak ada duit nak bayar. Dia ambil, dia tarik daun, dia bayar. Kan? Betul, esok pagi tu tokek dia buka-buka daun kering. Dia punya hebat. Kita pun, ya Allah hebatnya. Tu bukan hebat, tuan-tuan, tu menipu. Mana sah jual beli macam tu? Kalau betul, takkan agama nak mengizinkan penipuan macam tu. Kalau betul pun, dia takkan jadi duit, dia takkan jadi daun lah. Esok tu dia akan jadi duit jugalah. Mungkin rezeki Allah bagi ikut jalan tu. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Para sahabat ada kisah tu, Sayyidina Ali dan sebagainya, ada, bukan tak ada. Cuma bila kita kata esok tukar jadi daun, naik ke tepi tak payah bayar, lepas tu driver ke tepi halau, ulama ni turun, bila turun ke tepi tu berhenti, depa turun pergi cari balik. Tapi tu boleh reverse pula cari balik tu. Saya duk dengar cerita ni di sekolah rendah. Kan? Bila saya main besar, betul juga orang sama tu ada LRT dah kan? LRT pun tak senang-senang nak reverse. Kan? Tapi bila kita bercakap, di sini tuan-tuan terima, tuan-tuan senyum dengan saya okey. Bila saya bawa cerita ni di tempat yang lebih konservatif, saya kena tuan-tuan. Lagi lepas main shot saya kena maki. Tapi sini saya ingat saya selamat cikgu. Sini saya ingat 2-3 kali saya bawa, saya tuan-tuan macam setuju lah. Jadi saya berani cerita. Betul sebab dia tengok tempat juga. Bukan saya nak puji sebab saya main depan tuan-tuan tak. Tapi kadang-kadang kan kuliah maghrib ni kena dah pergi ke arah tu. Kalau tidak, kita akan menyajikan umat kita dengan cerita-cerita yang fantasi macam ni, akhirnya tak bawa kita ke mana. Jadi bayar naik ke tepi tak bayar duit, makan tak bayar pakai daun kering. Di sudut fiqahnya salah. Kan? Sama macam kisah yang ini panjang lagi, tak maulah. Cerita yang makan apple tu. Kan, yang jumpa apple kat sungai, betul makan sikit, betul suruh kerja sampai berapa tahun. Kan, bila dah kerja dah kena kerja lagi 7 tahun, tambah lagi kerja pula. Itu penganiayaan. Islam bukan begitu. Satu lagi, Islam punya kaedah kalau jumpa buah dekat air yang mengalir, itu dia bukan milik individu dah, tak tahu milik siapa. Panjang lah, tapi cerita tu
Saya tak mempelekehkan contoh tu. Cuma kadang-kadang kita kena latih untuk kita berfikiran agar, sebab pada zaman sekarang ni kita perlu macam tu dah. Kalau tidak kita akan hanyut dengan contoh-contoh macam ni. Minta maaf tuan-tuan, saya tak menghina ulama, tak menghina. Cuma saya nak bawa agar nak bagi faham. Ulama kita dulu lebih kritikal berbanding kita. Cuma hari ni kita bawa naratif yang macam tak macam tu. Kan? Itu minta maaf lah. Kalau kita tak mula sebut, akhirnya benda ni orang tak akan sebut. Minta maaf no? Jadi cerita Nabi Ayub samalah. Sakit, tapi tidaklah sakit sampai tahap menjejaskan maruah seorang rasul. Kita kena ingat Nabi Ayub juga adalah seorang rasul. Okey, baik. Sebab kita baca kat sini. Isteri Nabi Ayub tidak henti-henti menguruskan segala keperluannya, termasuk membantunya membuang hajat. Okey. Suatu ketika keadaan isterinya semakin lemah dan kekayaannya pun semakin nipis, hingga keadaan pun memaksa dirinya untuk bekerja dengan orang lain untuk mendapatkan makanan buat suaminya. Contoh ni panjang lagi, tapi saya urai dululah. Baik. Semua ujian dan cubaan itu tidak menambah Ayub, melainkan justru membuatnya bertambah kesabaran. Sebab tu Nabi Ayub adalah rasul yang sangat dikenali dengan sifat kesabaran yang sangat tinggi lah. Dan memang para rasul memang diuji dengan kesakitan yang lebih berbanding kita. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan asyaddu bala'an al-anbiya, yang paling kuat diuji ialah para nabi. Summa salihun, kemudian orang soleh. Summa amsal fa amsal, kemudian turun martabat tu kepada orang soleh kedua, orang soleh ketiga, sampai seterusnya. Maksudnya lagi kuat soleh kita, lagi warak kita, lagi lekat kita dengan Allah, lagi kuat kita akan diuji. Tidaklah itu menjadi satu sifar bahawasanya kalau macam tu jangan dekat dengan Allah lah. Tidak. Sebab kadang-kadang ujian ini dia bawa kita agar jangan lalai. Sebab kalau kita tak diuji, kita akan lalai. Kemudian ujian ini Allah nak mendidik kita kesabaran. Sebab kesabaran adalah ganjaran yang paling besar, ganjaran yang sangat besar. Sebab tu dalam Quran banyak kali Allah sebut wabasyiris sabirin, wabasyiris sabirin. Kalau kita sabar, berita gembira untuk kita. Dan ada satu hadis, seorang perempuan, hadis ni daripada Abdullah bin Abbas. Zaman ni Rasulullah dah tak ada dah. Anak murid Abdullah bin Abbas cerita, satu hari kami sedang mengaji dengan Abdullah bin Abbas. Masa ni Rasulullah dah meninggal dah wafat dah. Abdullah bin Abbas tanya kami, hampa nak tengok tak wanita ahli syurga? Ya? Nak tengok tak ahli syurga? Maka anak-anak murid Ibnu Abbas di Mekah ni kata nak tengok. Maka Ibnu Abbas tunjuk satu orang makcik. Dalam hadis kata mar'atu sauda, perempuan hitam. Satu makcik kulit hitam. Maka tu makcik tu duk jalan kaki kulit hitam. Itulah ahli syurga. Maka para anak murid Ibnu Abbas ni heran. Pasal apa? Siapa makcik ni tak terkenal pun? Maka kata Ibnu Abbas, pernah satu ketika dulu masa Rasulullah SAW hidup, makcik ni pernah mai kat Rasulullah. Dia cerita kat Nabi, ya Rasulullah inni usra. Ya Rasulullah, makcik ni sakit. Sakit yang dalam syarah ni dia kata, ada kata histeria, ada kata macam dia more to hysteria, ada kata macam dia akan main satu-satu keadaan yang dia tak sedar diri, dia sakit sungguh-sungguh. Sebab tu dalam syarah kata histeria, dalam moden dia histeria. Tapi saya tak tahu, mungkin ada istilah lain. Tapi pokoknya bila sakit tu mai, dia lupa diri, takkan melatah dah. Dan ni sakit yang sakit sungguh lah. Ada apa selain histeria? Sawan, mungkin sawan. Sawan. Ataupun yang related yang macam tu lah tuan-tuan. Dalam syarah ni macam-macam. Cuma dia memang sakit yang macam tu. Bila sakit tu mai, dia tak boleh, dia unconscious. Dan dia dah tak tahan dah. Sakit ni berulang-ulang. Dia dah menanggung kesakitan ni bertahun-tahun. Sampai satu tahap dia tak tahan. Dia jumpa Rasulullah. Maka dia tanya, ya Rasulullah, boleh dah doa kat saya agar Allah angkat sakit ni? Maka Nabi kata, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau makcik pilih untuk sabar, tanggung sakit ni, confirm syurga. Tapi kalau makcik nak saya doa, saya akan doa, sakit ni akan hilang. Maka ringkas cerita, makcik ni kata, okey dah, kalau macam tu saya pilih untuk tanggung sakit ni. Cuma dia kata, ya Rasulullah, cuma satu saja concern saya. Bila sakit tu mai, bila serangan itu mai, sawan, let's say kan, mai, saya akan terlupa diri, saya akan tersingkap aurat. Itu saja saya minta. Maka Rasulullah kata, Rasulullah minta kepada Allah agar makcik ni bila kena sawan tu, makcik dia tak selok dah. So sakit masih dia tanggung, tapi aurat dia terpelihara. So confirm syurga. Maka itu Ibn Abbas kata, inilah wanita syurga. So daripada hadis ni ulama bincang, boleh ataupun tidak kita untuk tak berubat, kita pilih untuk tanggung sakit, boleh lah. Cuma
kalau kesakitan kita itu mengefek orang lain, contohnya macam influenza kan, sakit kita tu boleh jangkitkan orang lain, kita buat tak tahu ya. Pasal apa? Pasal ada hadis Nabi kita tak apa, tak boleh lah. Tetapi kalau sakit yang sakit tua, kita pun takut jarum, takut doktor, dan sakit tu tak berjangkit orang lain, kita pun tak menyusahkan anak cucu kita, kita pilih untuk nak mati atas katil di rumah saja, saya ingat tak apa kot, kalau tak menyusahkan orang. Bukan kita galakkan, tapi bermaksud Islam ada ruang itulah. Tapi kalau berubat lebih baik. Tapi kadang-kadang kita kata makcik pun dah 90 dah ustaz, nak berubat buat apa kan, buat perhabis duit kerajaan ya, tak apalah kan, selagi kita tak menyusahkan orang. Tapi pokoknya kerana apa? Kerana dia sabar tu. Okay, sabar. Jadi Nabi Ayub sabar. Okay. Cuma apakah yang membuatkan Nabi Ayub last kali dia berdoa juga? Sebab Nabi Ayub bila isteri dia keep on bagi tahu, abang doalah kepada Allah, abang ni Rasul, doa confirm Allah makbul. Isu dah Nabi Ayub tak berdoa. Bukan tak berdoa, minta maaf. Bukan tak berdoa, maksudnya Nabi Ayub tak mau minta agar Allah keluarkan daripada musibah itu. Itu satu dalil lagi. Maksudnya kalau Nabi Ayub minta, Allah confirm akan bagi. Okey. Pokoknya Nabi Ayub masa tu tak minta. Bila isteri dia beritahu, abang minta, dia kata dia malu nak minta pasal Allah dah bagi dia kaya, sihat berapa puluh tahun, baru sakit 3 tahun, takkan dia nak minta. Sifar itu Nabi Ayub guna. Adakah kita orang Islam perlu sampai tahap tu? Tak perlulah. Cuma nak bagi tahu hebatnya Nabi Ayub ni. Baik. Wahab berpendapat bahawa ulama berbeza pendapat tentang berapa lama dia sakit. Okey. Baik. Wahab berpendapat, Wahab bin Munabbih. Wahab berpendapat bahawa Ayub menjalani ujian sebegitu selama 3 tahun. Tidak lebih dan tidak kurang. Okey. Ada juga yang berpendapat bahawasanya Nabi Ayub sakit begitu selama 7 tahun. Dan ada berpendapat dibuang ke sampah milik Bani Israel hingga akan dikerumuni dengan lalat dan dikerumuni dengan lalat dan berbagai macam serangga lain. Berbagai serangga lain. Maka ini saya kata tadi tu, ini dalam Israiliyat mengatakan Nabi Ayub dikelilingi oleh lalat. Azan dulu. Baik, saya teruskan tu ada masa lagi 9 minit. Baik. Tuan-tuan, saya nak terus kepada bila Nabi Ayub dah tanggung kesukaran, kesakitan itu lama, kesabaran Nabi Ayub tanggung itu, at last apakah yang membuatkan Nabi Ayub akhirnya berdoa? Ada 2 riwayat yang dibawakan dalam ni. Satunya yang glamour itulah, yang boleh ceritakan isteri Nabi Ayub terpaksa cukur rambut dia dan jual rambut itu sebagai bila saya kaji balik kenapa nak jual rambut, diceritakan pada zaman dulu ni mungkin rambut tu berharga untuk jadi tali kekang. Tapi tak kuat juga riwayat tu. Cuma satu lagi riwayat, sebab satu riwayat mengatakan bila Nabi Ayub isteri dia boleh bermain makanan. So Nabi Ayub bertanya, daripada mana bermain makanan ni? So isteri dia tak cakap. So bila Nabi Ayub sampai dia bersumpah, akhirnya isteri dia tu buka tudung kepala, rupanya dah botak dah sebab rambut tu dah dijual kepada orang untuk mencari makanan. Ini pun kalau kita fikir 2-3 kali, dia akan beri kesan tertentu lah. Okay? Cuma yang lebih mesra dengan pemikiran ni, riwayat yang dibawakan oleh Ibn Abi Hatim. Okay? Daripada ayahnya Abu Hatim, daripada Abu Salamah, daripada Jari bin Hazim, daripada Abdullah bin Ubaid bin Umair. Sampai habislah jaluran nama tu. Ceritakan secara mafhumnya macam ni. Dia panjang, saya bagi mafhum tu. What makes Nabi Ayub at the end berdoa? Bila semua orang menjauhi Nabi Ayub cuma tinggal 2 orang saja, brother ataupun saudara ataupun pengikut ataupun sosok yang setia ke Nabi Ayub. Dia pun ni 2 je lelaki yang keep on pergi ziarah Nabi Ayub dan masih lagi beriman, percaya kepada Nabi Ayub. Hak lain mula meminggir. Sampai satu petang tu Nabi Ayub terdengar 2 orang ni berbual. Yang betulkah Nabi Ayub ni di pihak yang betul? Dia ibarat macam tu. Kedua-dua orang ni mula berbual macam, adakah Nabi Ayub ini diuji oleh ujian ataupun ini memang bala untuk dia? Dia dah mula sifar macam tu dah. Dia sampai tahap itu. Baik. Salah seorang daripada kedua-duanya berkata kepada yang lain, Allah mengetahui bahawa Ayub telah melakukan perbuatan dosa yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain di muka bumi ini. Lalu saudara seorang lelaki lagi berkata kepada saudaranya itu, apakah dosa itu? Jawabnya, sejak 18 tahun yang lalu
jika Tuhan yang menyayanginya, dia tidaklah sakit begini. Dia maka mereka mula meneka dengan sifir logika. Bila dia start itu, maka Nabi Ayub tak boleh tunggu dah lah. Bila fitnah itu terjadi, bila kesan itu menimbulkan fitnah, so I had to stand lah. So Nabi Ayub mula mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. Sebab ditakuti fitnah itu kembali kepada Allah balik. Contohnya macam isu Gaza lah, paling depan mata. Kita terlalu kasih, kita terlalu sayang, kita terlalu prihatin dengan isu Gaza, betul. Tapi sampai satu tahap kita nak pergi ke towards certain limit yang kenapa Allah tak buat apa? Dia nak pergi sampai tahap tu dah. So bila sampai tahap tu, kita kena cepat-cepat istighfar dan kita kena cepat-cepat pujuk kita balik. Kalau Allah tak buat apa-apa, how come sekarang dunia dah buka mata? Salah Allah atau salah kita? Kita dah kena start macam tu dah. Sebab kadang-kadang hati ni dia main macam tu. Syaitan ni jahat. Tu dah tuan. Kita tengok ayah bawa cebisan daging anak dia dalam plastik, siapa boleh tahan? Kan? Semula kita rasa macam, ya Allah, dia nak main. Syaitan dia nak main, dia nak cucuk. Begitulah. Bila dua orang ni mula kita macam, lama sangat dah kot sakit ni. Betulkah ujian ataupun bala? Adakah Nabi Ayub ni ada dosa yang kita tak tahu, yang Allah uji dia macam ni? Adakah kita ni salah pergi ikut dia? Bila dia main sesuatu benda yang akhirnya membawa kepada fitnah, kita kena stand out lah, kena speak out, kena buat sesuatu lah. Macam bila orang fitnah kita lah, bila orang buat benda sesuatu kepada kita, kalau benda tu tak menimbulkan apa-apa kesan kepada masyarakat dan maslahat, saya ingat kita diam sudahlah, diam lebih baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang-orang bodoh ajak kita berdebat, kan, maki kita apa, tak efek kita apa-apa, kita diam sudahlah, kita assalamualaikum, kita tinggal dia. Tapi kalau difitnah kita dan benda tu akan menjatuhkan kredibiliti kita, reputasi kita berhak untuk bersuara balik. Sebab Islam bukan agama yang pukul aku macam mana pun tak apalah aku redha. Tidak. Islam adalah agama keadilan. If benda tu akan efek maslahat, kita redha, kita diam, nanti fitnah tu busuk nama kita. Tekat nama kita tak apa, nama anak kita, nama cucu kita. So kita kena speak out balik. So bila benda ni Nabi Ayub dapat, bila dalam riwayat kita Nabi Ayub tercuri dengar perbualan mereka tu, maka Nabi Ayub mula berdoa kepada Allah. Untuk nak clearkan his name dan nak clearkan hati, akidah daripada orang ni, daripada bersangka buruk tak ada Allah. Kan? Itu pengajaran dia. Dan mulalah Nabi Ayub berdoa. Dan doa Nabi Ayub pun menarik. Sebab Nabi Ayub tidak berdoa meminta, tetapi Nabi Ayub lebih kepada meluahkan. Ini adalah antara metod doa yang kita boleh ikut juga. Metod doa antaranya kita minta kepada Allah direct. Dalam hadis Nabi kata kita minta kepada Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW mengatakan, kalau kamu ingin berdoa kepada Allah, falyajzim bidu'aikum. Maksudnya jazamlah kamu dalam berdoa. Maknanya minta bulat. Jazam ni maknanya bulat. Kita nak apa? Kita nak sihat. Ya Allah, aku nak sihat ya Allah. Kan? Kita nak apa? Nabi kita jazam. Kita jangan rasa macam tak apalah ya Allah, kalau boleh bagi sihat, bagilah sihat. Kalau asal tak boleh, tak apa. Jazam. Nabi kita minta kepada Allah. Ya Allah, aku nak anak aku sekolah asrama penuh ya Allah, sebut. Ya Allah, kalau anak aku pandai, ya Allah, letaklah sekolah asrama penuh. Kalau rasa dia tak nak pandai, ya Allah, macam tu kita pula nak pilih ke Allah. Kan? Yang satu jazam, yang kedua jangan kita nak buat pilihan untuk Allah. Ya Allah, letaklah anak aku MRSM Langkawi ya Allah, sebab aku boleh pergi sana berulang beli coklat. Kalau tak dapat Langkawi, Jasin pun boleh juga ya Allah, Jasin pun naik juga ranking tahun lepas. Kalau bukan Jasin, dia bertekar macam tu lah. Jazam, ya Allah, letakkanlah anak aku di sekolah agama yang pandai, cukup. Jazam. Ataupun aku teringin ya Allah, anak aku di sekolah ini ya Allah, letak pada Allah. Kemudian Nabi kata apa? Ud'u ila Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu doa kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa ni mesti Allah makbul. Itu antara petua yang doa akan makbul. Kita doa, when kita dah habis amin, okey, aku akan dapat. Bila Allah akan bagi, tapi aku akan dapat. Sebab Allah kata dalam hadis Qudsi, ana inda zanni abdi bi. Sejauh mana sangkaan hamba aku terhadap aku akan menuruti sangkaan itu. Kadang-kadang kita berdoa, kita tak jazam, kita tak yakin, letak tangan atas lutut, bagi ya, tak bagi pun tak apa. Bila tak dapat, kita rasa Allah tak bagi. Padahal Nabi kata, innallaha hayyun karimun yastahyu idza rafa'a 'abdihi ilaihi yarudda sifra. Allah itu mulia dengan sifat
azim dan malu, dan Allah malu kalau hambanya angkat kedua tangannya dan berdoa kepadanya, dan ketika mana tangan tu jatuh dia dapat kosong. Maksudnya hamba tu tak dapat apa. Allah malu kalau demikian, kata Nabi. Jadi itu antara dalil yang doa tu boleh angkat tangan. Dan ada juga dalil yang doa tu boleh dalam sembahyang, boleh juga. Cuma antara dalil doa boleh angkat tangan itulah. Dan Nabi kata Allah takkan biar orang tu turunkan tangan sifar. Maksudnya Allah mesti bagi something, boleh dapat. Dan yang ketiganya itu, minta dalam keadaan kita itu yakin Allah akan bagi. Dan yang keempat, yang agama ajak kita, tidak semestinya doa itu dengan meminta. Kadang-kadang doa itu juga dengan luahan, confession. Seperti mana Nabi Ayub, dia tak kata ya Allah bagiku sihat, ya Allah, tak. Dia kata apa? Ya Rab, inni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku disentuh oleh kesakitan, ya Allah. Ya Allah, sakit. Ya Allah, aku diuji dengan kesakitan, ya Allah. Engkau lah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah. Itu lah Nabi Ayub, abang. So dia luahkan kepada Allah. Allah Maha mengetahui dah. Cuma Allah nak kita minta. Dia panggil ilhah. Ilhah ni kita merintih kepada Allah. Antara metod itu juga metod para rasul sebenarnya. Okay. Nabi apa? Nabi Zakaria. Kan? Iznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'la ar-ra'su shaybah. Kan? Yang baca surah Maryam tu. Allah kata ingatlah ketika mana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Ya, dia kata ya Allah, tulang belulang aku dah lemah, rambut aku telah ditumbuhi uban. Ya, aku takut wa inni khiftul mawali min wara'i tu. Aku takut aku tidak ada orang akan meneruskan legasi dakwah ini selepas aku. Sebab aku tak ada anak. Isteriku pula dah tua dah. Dia luah kepada Allah. Jadi luah juga adalah antara metod kita berdoa. Even though Allah dah tahu, tetapi Allah nak, dalam istilah ulama dia kata ilhah. Ilhah ni maknanya kita luahkan kepada Allah, dan percayalah kita akan tenang. Ya Allah, luahan yang tak perlu tak perlu tata bahasa pun. Ya Allah, serta aku sakit begini, ya Allah, aku jadi macam ni, ya Allah, ya Allah. Luah segala-galanya kepada Allah. Nah, Allah Maha mendengar, dan kita balutkan dengan asmaullahul azam lah. Ya, nama-nama Allah yang azim tu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Mujibas Sa'ilin tu. Nah, itu banyaklah ustaz-ustaz doa ajar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Akramal Akramin, semua itulah nama-nama, sebab Allah suruh kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia itu. Jadi Nabi Ayub sebut begitu, inni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit, ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Macam tu ya. Maka Allah bagi tahu kepada Nabi Ayub, boleh sikit gini. Allah kata apa? Retuk kaki kamu, retuk kaki kamu dekat tanah. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Retuk kaki dekat tanah akan keluar ayak. Dan ayak ni kata Allah apa? Mughtasal. Ayak ni boleh buat mandi, dan syarab minum. Maka itu yang Nabi Ayub buat. Jadi saya ingat yang tu mungkin perawatan Islam buat kaedah tu lah kot. Ayak tu buat mandi setengah, minum setengah kan. Daripada kaedah tu lah, ingat. Baik. Dan peganglah. Dan bila Nabi Ayub buat mandi dan juga minum, jadi itu menjadi dalil bahawasanya ayak tawar adakah boleh digunakan sebagai rawatan Islam? Boleh. Even dalam hadis yang sahabat doakan kepada satu kaum yang kena sengat bisa binatang beracun tu kan, dia baca surah Fatihah, dia hambui dekat ayak dan sembuh. Dan sembuh. Dia bukan tentang doa itu saja, dia tentang keyakinan kita dalam berdoa itu. Dan sembuh. Dan itu jadi dalil lah. Itu jadi dalil rawatan Islam boleh ambil upah. Pasal dalam hadis tu sahabat tu dia ambil upah. Tapi perbincangan dia panjang lah. Kawan ni ambil upah selepas sembuh. Panjang lah. Tapi orang akan berbahas tentang perkhidmatan, masa dan sebagainya. Tak apalah, saya tak mahu sentuh yang tu. Kemudian dia pergi kepada orang bincang tentang ayak ni. Ayak, macam mana dengan rawatan Islam yang bagi tahu boleh mandi ayak kolam masjid? Kan ada ayak kolam masjid, 7 kolam masjid tu kan. Sebenarnya perbincangan ni dah ada tau. Imam Nawawi pernah cerita, Imam Ibn Hajar sebut, tak silap saya
Zadul Ma'ad, Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim sebut tentang Imam An-Nawawi antara yang paling kuat sebut tentang keberkatan bekah orang soleh, atharus soleh ini, bekah orang soleh. Cuma benda ni kalau kita nak kata kita nak bagi lesen yang boleh, nanti orang akan sewenang-wenangnya pula. Habis yang keluar masjid bekah angkut. Pasal itu hak milik orang awam juga. Jadi saya ingat macam mana kan? Baru ulama bincang tentang bekah orang soleh. Tapi bila kita buka kitab-kitab lama, bekah orang soleh ni bermaksud macam bekah yang minum mereka, kita minum sikit tumpang para ulama, para orang soleh. Tapi orang kiyah bekah orang soleh tu terhadap kolah masjid sebab orang yang pergi masjid sembahyang Jumaat ni orang soleh. So bekah wuduk mereka tu jatuh dalam kolah balik. So kita ambil, kita dengan niat keberkatan orang soleh. Saya tak maulah nak main kata tak boleh. Saya tak maulah macam tu. Cuma saya nak kata ada ruang itu kot. Ada ruang. Cuma kita tak boleh membuka pintu tu seluas-luasnya. Sebab kesan dia kalau kita buka macam tu, semua orang akan berbondong-bondong ambil. Jadi macam mana pula kesannya kan? Jadi mungkin dia, saya ingat statementnya tak boleh keluar daripada saya. Dia kena keluar daripada mufti. Benda macam ni kan. Kesudahan dia apa? Boleh. Tetapi kaedah dia kena bulan tabung sikit ke, minta izin jawatan kuasa ke. Saya faham macam tu lah kot. Saya tak mau pilih lebih panjang sebab nanti saya jadi salah. Sebab benda-benda fatwa ni kena mufti, bukan saya. Cuma saya nak bagi tahu orang yang mengamalkan benda macam tu ada dalil, ada sandaran ni apa, iaitu bekah orang beriman, bekah orang soleh ni memang dibincangkan dalam kitab-kitab lama. Saya minggu lepas saya kuliah Sunan Nabi Daud, ada bab ni khas kita bincang, ada dalam rakaman tentang mengambil bekas orang soleh ni. Kalau bekas Rasul tak ada masalah. Siti Aisyah ambil bekah yang liuk Nabi tu memang tak ada masalah langsung at all. Cuma bekah orang soleh ni kan, ada perbincangan itulah. Dalam sirah juga ada cerita orang suka ambil bekah Imam Ahmad dan sebagainya. Hatta Ibn Taymiyah juga masa beliau meninggal, kesan-kesan itu orang bukan ambil ya. Cuma yes, dia perlu ada pertimbangan lah, betul tak? Tak mau buka luas sangat nanti jadi kesan, jadi orang bermudah-mudahan pula. Kalau tutup nanti orang kata kita ni terlalu menutup pula. Jadi mungkin benda ni kena keluar daripada lidah mufti ataupun dah keluar, saya yang tak study. Baik. Sebagai penutup lagi, sebenarnya panjang ni. Saya nak pergi kepada bab ini tau. Bab yang Rasulullah SAW diuji juga oleh sakit kan. Sebab Nabi SAW sakit masa Nabi SAW nak wafat, Nabi beritahu kat Siti Aisyah, daging yang aku makan dekat Khaybar tu masih terasa kat perut ni. So sebab tu setengah ulama mengatakan Nabi memang syahid sebab Nabi kena daging racun yang Yahudi perempuan kat Khaybar buat. Seorang sahabat meninggal syahid sebab makan daging tu. Nabi tak sempat makan, mau terasa sikit ni. Malaikat Nabi kata daging, Nabi kata irfa' aydiyakum, angkat tangan kamu. Daging ni bagi tahu dia beracun. Daging bagi tahu kat Nabi. Itu mukjizat Nabi. Tapi Nabi kena sikit lah ke sana. Itu pun racun sampai Nabi wafat ke sana. Ada sahabat yang dah makan syahid. Baik. Cuma hadis yang tentang Nabi kena sihir itu yang ulama bincang. Berbalik kepada contoh tadi itulah, kritikal dalam menilai matan hadis. Hadis itu kuat, cuma dalam bab naqdul matni atau kritikan kepada matan, memang ada ulama yang mengatakan hadis itu tak kuat disebabkan matan. Saya tutup dengan itu boleh sebab mana boleh macam tu Ustaz? Macam ni. Saya nak bawa dimensi ni kan tuan-tuan. Hadis tu ada kuat tak? Kuat, mostly kuat yang Nabi kena sihir tu kan. Pasal yang cerita pasal malaikat yang bagi tahu, malaikat Jibril dengan Mikail sembang ada orang, lelaki ni kena apa. Hadis tu memang kuat pun. Nabi jadi unconscious kan. Kemudian malaikat beritahu ada seorang lelaki yang buat sihir dekat Nabi, ambil bekas rambut Nabi, kan baca. Kemudian Nabi suruh Sayyidina Ali pergi cari balik dalam telaga, semua tu betul. Tapi ada kelompok yang mengatakan hadis ni tak berapa kuat di sudut tekstual. Jahat kau ulama ni, tak. Kenapa dia bercakap macam tu? Sebab dia pakai dalil surah Al-Isra ayat 47. Idh yaqulu zalimun ittattabi'una illa rajulan mashhura. Ayat tu mengatakan orang-orang musyrikin ni hina Nabi dan hina orang beriman. Orang musyrikin kata, alam, mereka tu dia ikut lelaki yang kena sihir. So Allah menafikan benda tu.
So bila Allah menafikan benda tu, bermaksud Nabi takkan kena sihir. Faham? Mashhur ni maksudnya lelaki yang terkena sihir. So bila Allah menafikan benda tu, maksudnya sebab sihir ni main daripada setan. So adakah tuan-tuan faham? Bila orang kata, hang ni kena usik ni. Malah tak kuat. Kalau hang kuat tak kena. Habis tu Rasulullah tentulah lagi kuat. Kan? Minta maaf tuan-tuan tinggi sikit. Tapi saya nak beritahu yang perbincangan itu ada di pentas akademik ni sebenarnya. Iaitu tentang tekstual ini. Iaitu tentang benda-benda yang macam ni. Satu kelompok mengatakan Nabi betul kena sihir. Satu kelompok mengatakan kalau kita setuju dengan Nabi kena sihir, mana kita letak ayat ni? Ayat yang Allah nafikan yang Nabi tak boleh kena sihir. Kan? Dan Nabi memang pelindung. Ya tuan-tuan, ada hadis tentang Qarin tu kan. Semua Qarin jahat, Qarin Nabi saja sampai masuk Islam kan. Punya hebatnya Rasulullah SAW. Jadi adakah sebab kalau kita setuju, bermaksud adakah kita nak nafikan ayat ini ataupun kita rasa macam Nabi tak kuat. Tapi kalau kita tak setuju, adakah kita nak katakan hadis itu salah? Okey. Habis tu macam ni kita nak berpendirian Ustaz, kita orang awam. Okey, kita orang awam kita setuju dua-dua. Sebab ini perbincangan ulama sebenarnya. Sengaja saya cerita juga di surau ni sebab saya saja nak bawa agar kita upgrade sikit satu level lagi kan, nak beritahu perbincangan itu berlaku. Okey. Adapun kita orang awam, kita hormat. Hadis ni kuat, memang ada. Kelompok yang mengatakan dia kritik hadis ni sebab itu pun kita hormati sebab dia ada dalil. Macam kes Imam Mahdi lah. Imam Mahdi memang ada ramai ulama mengatakan tak wujud. Tapi saya cerita ni dekat live, saya kena mati berjela tuan-tuan. Tapi sebenarnya dalam dunia akademik memang ada perbincangan itu yang mengatakan Imam Mahdi tak wujud. Bahkan ada penulisan oleh ulama mufti Qatar mengatakan la Mahdiyya muntazar ba'da Muhammad khairul bashar. Bukan kata mereka ni tak setuju dengan Imam Mahdi. Dah. Adalah sentimen sebab dia akhirnya Imam Mahdi ni bawa kepada mazhab, pergi kepada kelompok tertentu, membuat kepada orang Islam tak berjuang. Tunggu Imam Mahdi, so kita tak payah fight. Kita tunggu Imam Mahdi besok kita akan menang juga. Tapi hadis Imam Mahdi kuat ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang palsu pun. Tapi poin saya bukan yang tu. Poin saya, perbincangan kritikal dalam Islam ni sebenarnya dia berlangsung lama dah. Cuma sekarang ni dia macam terberhenti sebab kita banyak mengisi agama ni dengan benda-benda yang sentimen. Tu poin saya pada akhirnya. Benda-benda emosi, kita tak mahu buka pintu untuk berbincangan analisa kritikal ataupun kebat-kebat ni. Sebenarnya dah berlaku dah. Tapi kita tutup pintu tu agar kita nak isi semua tu dengan sentimen, dengan emosi, dengan cerita-cerita yang fantasia tadi tu. Akhirnya orang akan anggap agama kita ni akan ditinggalkan ke belakang. Tak boleh bergerak ke depan sebab duk bercakap benda-benda yang roman atau roman lah kan. Sedangkan ulama kita dah critical thinking beratus tahun lamanya dah pun. Jadi itu kisah Nabi Ayub AS. Minggu depan tak sabar. Bulan depan lah, bulan depan kita sambung lah seterusnya. Saya ingat lepas ni Nabi Ayub pendek lah. Nabi Musa kot lepas ni yang panjang. Nabi Musa tu mungkin memakan masa berbulan-bulan. Tuan-tuan doakanlah agar saya punya jadual tak padat macam dulu dah. Okey je, cuma saya kesian kat tuan-tuan lah. Bila jadi macam tadi tu, habis program lambat, saya akan delay masa tuan-tuan 5-6 minit. Jadi saya rasa bersalah tu je. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razaqna fahman nabiyyin wa yafdal mursalin wal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.